Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Razani Abdul Razak. Jadi pada hari ini kami akan bentangkan tentang hitikan artikel kami. Artikel yang telah kami pilih adalah menilai murid bukan hanya menerusi peperiksaan. Jadi kami adalah kumpulan 10 yang terdiri daripada Siti Muntaalia, Nurul Fatini, Siti Nurhanani, saya Balkis, Fatin Farhana dan juga Hanisah Fatini. Baik, kita mulakan dengan apakah itu yang dimaksudkan dengan pentaksiran alternatif. Jadi pentaksiran alternatif ini adalah satu kaedah yang mana mampu berikan satu bentuk pentaksiran menyeluruh potensi pelajar yang menekankan tentang aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan pengenalan. Pentaksiran alternatif ni bertujuan untuk buat keputusan holistik tentang semua yang telah dilaksanakan untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Jadi pentaksiran alternatif ni dia akan bantu murid untuk baiki prestasi mereka di dalam bilik darjah. Kemudian penilaian alternatif ni dia perlukan murid untuk tunjukkan kemahiran dan pengetahuan yang mana tak boleh dinilai melalui ujian lah, seperti penilaian simatik. Jadi tujuan pentaksiran alternatif ni adalah untuk dedahkan kemahiran pemikiran kritikal dan mentaksir pelajar. Jadi guru akan minta murid selesaikan tugasan yang terbuka yang mana dia akan ambil tempoh yang lebih daripada satu kelas untuk lengkapkannya. Assalamualaikum, saya Hanisah Fatini binti Syamsul Azmin daripada kumpulan 10 set 19 akan menerangkan tentang positif kajian ini. Yang pertama, guru dapat melihat perkembangan pencapaian pelajar melalui hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar. Yang kedua, murid lebih memahami kehendak hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiganya, memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan penambahbaikan dan meningkatkan pencapaian mereka melalui pemikiran kreatif dan juga kritis. Saya akan menerangkan positif pertama, iaitu guru dapat melihat perkembangan pencapaian pelajar melalui hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar. Guru berpeluang untuk mengenali pelajar, malah dapat menilai sama ada kesan pembelajaran itu berkesan ataupun tidak dan sama ada maklumat pelajaran itu tercapai. Guru dapat menilai akan keberkesanan pelajaran pada maklumat pelajar. Ini memudahkan guru untuk memahami pelajar dan juga mengenal pasti kelemahan pada prestasi pelajar. Guru juga dapat melihat perkembangan pencapaian murid melalui hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh murid. Dan juga peperiksaan berpeluang memberikan guru untuk mengukur kekuatan dan kelemahan pelajar dalam bidang dan situasi yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatini binti Muhammad Fauzi dan saya akan membentangkan bahagian seterusnya, iaitu nilai positif kepada pentaksiran alternatif. Nilai positif yang seterusnya ialah murid lebih memahami kehendak hasil pembelajaran yang hendak disampaikan oleh guru. Maksudnya dia memberi peluang kepada murid untuk membuat penambahbaikan selepas memberikan respon atau komen dengan pantas yang diberikan daripada guru. Pentaksiran alternatif ni dia dapat menggabungkan pelbagai aspek, contohnya seperti pengetahuan, sosial, sikap dan simulasi kepada dunia sebenar. Selain itu, guru juga boleh menilai proses atas situasi sebelum mereka mendokumentasikan perkara yang mereka lihat atau dengar, atau mereka boleh menilai hasil kerja murid seperti penghasilan lukisan, buku skrap, seni dan kraft. Pentaksiran alternatif dia juga memberi peluang pada guru untuk mengkaji aspek sikap dan tingkah laku murid melalui kerja amali mereka, dan dia dapat mendalami pelbagai kemahiran murid, contohnya seperti kemahiran belajar, kemahiran kinestetik, kemahiran sosial dan juga kemahiran kreatif murid. Nilai positif yang seterusnya ialah memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan penambahbaikan dan meningkatkan pencapaian mereka melalui pemikiran kreatif dan kritis. Di sini dia bermaksud pentaksiran alternatif memberi peluang kepada murid untuk mereka ekspresikan diri mereka secara kreatif melalui pilihan mereka sendiri. Pentaksiran alternatif ialah sebarang aktiviti penilaian yang dilakukan secara berbeza daripada aktiviti penilaian tradisional yang menekankan konsep pen dan kertas untuk ujian dan pengukuran. Bukan itu sahaja, pentaksiran alternatif ni dia juga berupaya memberi kesempatan bagi murid
menguasai kandungan secara tasbih. Cara ni dapat menunjukkan murid dapat belajar secara kooperatif. Malahan murid mempunyai hala tuju untuk sama belajar dengan lebih bersemangat dalam kelas. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagaimana peperiksaan di sekolah boleh memberikan kesan negatif kepada seseorang pelajar tersebut. Okay, yang pertama di sini kita dapat lihat peperiksaan boleh memberikan kesan yang negatif kepada pelajar. Yang pertama, murid tidak bersemangat untuk belajar. Yang kedua, murid hilang upaya untuk berinovasi dan kreatif. Yang ketiga, murid akan mengalami stres dan juga anxiety. Okey, yang pertama kita lihat murid tidak bersemangat untuk belajar. Hal ini adalah kerana kalau kita lihat murid ada kekangan masa untuk belajar semua subjek dalam mata pelajaran. Kadang-kala satu-satu buah mata pelajaran tersebut mempunyai subjek silibus yang terlalu banyak. Jadi bila peperiksaan menjelang, mereka tidak mampu dan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk cover semua subjek-subjek yang perlu mereka baca untuk peperiksaan. Dan juga kalau kita lihat di sini banyak silibus yang perlu mereka hafal. Contohnya sejarah, banyak pembacaan yang mereka perlu dilakukan. Jadi apabila mereka tidak mampu untuk menghabiskan beberapa subjek, beberapa silibus di dalam buku tersebut, jadi mereka secara automatiknya tidak bersemangat lagi untuk belajar. Okey, di sini juga kita dapat lihat kesukaran murid untuk memahami sesuatu subjek dalam peperiksaan. Contohnya beberapa subjek yang mereka perlu hafal, mereka perlu mengingati, mereka perlu ingat nota-nota yang perlu dibaca. Jadi kalau mereka mengalami kesukaran untuk membaca, memahami subjek tersebut, maka apabila tibanya waktu peperiksaan, mereka akan hilang semangat untuk belajar dan juga menjawab peperiksaan. Jadi di sini kita lihat Datuk Seri Mahathir, bekas Perdana Menteri Pendidikan Malaysia, pernah menyatakan bahawa penilaian ke atas murid menerusi peperiksaan bersifat holistik dengan terlaksananya pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Seterusnya, nombor 2 kita lihat di sini, murid hilang upaya untuk berinovasi dan juga kreatif. Peperiksaan ini mengurangkan keupayaan murid untuk menguasai konteks amalan dan keupayaan untuk melakukan kreativiti. Kalau kita lihat peperiksaan, kebanyakannya soalan-soalan daripada peperiksaan di sekolah adalah bersifat fakta saja. Apa yang mereka baca, mereka jawab melalui fakta. Kebanyakan soalan tidak menggunakan critical thinking yang memerlukan mereka berinovasi dan juga kreatif dalam menjawab soalan tersebut. Contohnya di sini, pelajar yang memperoleh A kebanyakannya dalam subjek tetapi tidak mampu untuk memberikan hujah atau kreativiti ataupun berfikir secara apa yang kritis. Jadi mereka hanya menjawab berdasarkan fakta apa yang mereka baca dan mereka luahkan di kertas peperiksaan. Fakta apa yang mereka baca, mereka hafal dan mereka menjawab di kertas peperiksaan, dan mereka tidak menggunakan critical thinking yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang kreatif, jawapan-jawapan kreatif dan berinovasi. Jadi di sini kita dapat lihat beberapa kekurangan peperiksaan dan kesan negatif terhadap para pelajar. Okey, part seterusnya, murid mengalami stres dan anxiety. Okey, yang pertama, exam oriented. Okey, murid mengejarkan keputusan A dan nombor 1 mengikut skema jawapan yang diberikan. Murid menjadi robot, tidak kreatif, stres, takut untuk melakukan sesuatu yang baru, mengalami depression dan bunuh diri. Okey, bila terlampau bergantung kepada exam, murid ni kelamaran dia akan jadi stres. Semua benda kita nak bergantung pada exam. Semua benda kita nak refer pada exam. So lama-lama murid akan jadi tertekan dan rasa macam tidak bersemangat untuk belajar benda yang baru, dan mereka tidak menjadi kreatif. Apa-apa pun kalau semuanya refer kepada exam, so mereka ni akan jadi, otak mereka tidak berkembang. Dan semua nak target A, semua nak dapat nombor 1. So lama-lama mereka akan jadi rasa macam exam tu satu tekanan, satu bebanan bagi mereka. Okey, yang kedua, budaya saing. Okey, budaya daya saing. Okey, daripada side positif,
murid bertukar pendapat dan maklumat semasa kelas dengan rakan-rakan. Okey, dari side negatif, murid rasa tidak puas hati apabila pendapat atau pandangan tidak dipilih, atau murid berputus asa dan ingin menyerah kerana keputusan yang rendah. Okey, bila kita dengan kawan-kawan kita, bila kita ni dapat markah exam yang rendah, kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa macam kita ni lah yang paling teruk. Bila keputusan exam yang keluar, kita akan rasa macam budak yang pandai tu yang menjadi tumpuan guru-guru kita, budak yang tidak pandai, yang dapat markah yang teruk akan mengalami satu perasaan yang terlampau rendah diri dan rasa tak bersemangat nak belajar kerana setiap kali peperiksaan kita mendapat markah yang rendah. Okey. Seterusnya, tekanan daripada ibu bapa. Ibu bapa memberi tekanan kepada anak-anak untuk mendapatkan keputusan yang baik. Anak-anak tidak mempunyai sosial kerana jadual kehidupan yang ketat seperti dihantar ke kelas tuition dan kelas tambahan. Bila terlampau bergantung kepada exam ni, ibu bapa target mereka nak anak-anak mereka dapat E. Okey, so benda tu akan bagi tekanan pada anak-anak. Sebab apa? Ibu bapa dia akan nanti masing-masing akan bercerita, okey, anak saya dapat E, anak ini tak dapat E. So situ ada pembandingan dekat situ. Dan benda tu juga adalah satu benda yang tak sihat kepada anak mereka. Seharusnya ibu bapa harus memberi tekanan yang positif, tekanan yang bagus untuk anak-anak. Bukan kita perlu target setiap anak wajib dapat A, tak. Okey, kita kena terima apa yang anak kita capai. Tak kira lah anak tu dapat keputusan apa yang mereka miliki. Baiklah, daripada apa yang dapat dirumuskan daripada artikel yang ditulis oleh Nur Hasnida dalam Berita Harian ini, di mana dalam artikel ini dia sebenarnya bertujuan untuk mendedahkan kepada ibu bapa tentang kebaikan pelaksanaan pentaksiran berbanding daripada sistem peperiksaan yang sebelumnya digunakan pakai. Hal ini kerana pada hari ini ibu bapa rata-rata masih ramai ibu bapa yang masih belum memahami bagaimana kaedah pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan dalam sistem pentaksiran sumatif ini. Artikel ini membuktikan bahawa sistem pentaksiran sumatif ini lebih baik pelaksanaannya berbanding sistem peperiksaan yang sebelumnya, kerana peperiksaan sebelumnya membuatkan murid-murid cenderung untuk belajar hanya untuk peperiksaan sahaja. Sedangkan pentaksiran sumatif ini, ia dapat membantu pelajar lebih terbuka untuk menimba ilmu dan bukannya belajar hanya untuk menghadapi peperiksaan. Antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru yang dicadangkan dalam artikel tersebut adalah melalui teknik bercerita di dalam kelas contohnya. Selain itu, ada juga teknik seterusnya adalah memberikan projek yang mudah kepada murid-murid, contohnya projek sains perkumpulan ataupun projek individu yang boleh dilakukan sama ada di dalam kelas ataupun di rumah. Jadi secara terperinci artikel yang dikaji ada impak positif kepada komuniti di mana pelajar dapat menguasai kandungan yang diberikan melalui sistem pentaksiran sumatif ini. Kerana sistem pentaksiran sumatif ini akan dinilai lebih secara holistik. Dan seterusnya, apabila ia dinilai secara holistik, sudah tentu ia sangat memudahkan guru untuk kategorikan murid mengikut kemampuan di dalam pembelajaran. Jadi di sini guru dapat membuat pentaksiran dan dapat memberi fokus yang berbeza terhadap kaedah mengajar guru-guru ini dalam kelas terhadap perbezaan prestasi kemampuan murid di dalam bilik darjah. Kemudian satu target yang baik bagi murid untuk mendapat masa depan yang cerah kerana dapat memberi semangat untuk belajar. Seperti yang telah dijelaskan, pentaksiran sumatif ini ia lebih baik pelaksanaannya kerana ia membantu pelajar bukannya belajar hanya untuk menghadapi peperiksaan, tapi ia lebih membimbing pelajar supaya memahami ilmu itu, lebih menyukai ilmu itu, sebab ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk digunakan semasa peperiksaan, ia akan digunakan untuk masa-masa akan datang. Contohnya sewaktu mereka bekerja ataupun apabila mereka ada kehidupan dewasa di masa hadapan. Jadi itu sahaja daripada kami, kumpulan 10 membentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.